Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antuf bina fit taysir kun asir. Fa inna taysir kun asir alayka yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bin khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya alim ya halim ya wadud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaih fala tansani ya rabbal alamin wa nafa'a bihi bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi mengecapi berbagai limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita meneruskan amal bakti kita dan mengisi umur dengan perkara yang amat penting, iaitulah sebesar-besar ibadah ilmu. Maka sesuai dengan apa yang kita gunakan untuk kita kuliah malam ni, kitab Minhajul Abidin yang membicarakan sambungan daripada yang lepas berkenaan tentang kepentingan ilmu, yang merupakan aqabah yang pertama daripada 7 aqabah, ataupun disebut dakian, pendakian yang pertama daripada 7 pendakian yang sukar. Katanya ilmu. Imam Ghazali letakkan, nak jadi abid, nak jadi hamba, nak membenarkan tugas kita sebagai abdun, hamba kepada Allah, mesti ada 7 ni. Pertamanya, mesti ilmu. Tak dapat tidak. Mesti ada ilmu. Panjang lebar dia sebut. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wahai orang yang menuntut petunjuk kebenaran. Dia mengimbau. Tidakkah anda takut bahawa anda akan menjadi seorang yang mensia-siakan atau merosakkan sesuatu daripada kewajiban-kewajiban ibadah batin yang dipardukan oleh Allah? Tak takut ke? Takut. Kena ada rasa takut. Katanya, tak takutkah merosakkan kewajipan? Banyak kewajipan. Di antara kewajipan ni, ibadah batin. Ibadah ni banyak. Tapi dibagikan kepada 2, ibadah syarak dan ibadah batin. Tak takutkah kalau buat tak peduli tentang ibadah batin ni, tak belajar, tak takutkah? Ada ceramah kan? Perempuan ada ceramah lain. Oh, ada ceramah lain ke? Saya kalau begitu jadi tak tumpu. Jadi kita jadi, ada ceramah ke sana? Tak habis-habis nak ceramah. Di masjid ni, kan, hormatlah sikit majlis ilmu. Sampai kedengaran ke sini.
Tak takutkah, kata Imam Ghazali, kalau amalan kita rosak dengan sebab kita tak mengetahui ibadah batin yang wajib? Ya, anda sibuk dengan mengerjakan sembahyang sunat, sibuk dengan puasa sunat Isnin Khamis, ya. Banyaklah puasa Syawal, puasa Aidul Bid, puasa Ayyamul Bid. Tahu puasa Ayyamul Bid? 13, 14, 15 hari bulan. Bulan-bulan Islam. Bulan cerah. Tu. Kita amal puasa selang sehari, puasa Nabi Daud, puasa sepanjang masa. Ada orang puasa sepanjang masa, melainkan yang beberapa hari, 5 hari kah? Hari-hari yang diharamkan puasa, dia puasa. Ada orang suka beramal dengan amalan sunat, ibadah kuat. Sibuk, kata Imam Ghazali, dengan puasa ni, tetapi adalah anda tidak memperolehi sesuatu apa pahala pun daripada ibadah anda. Mungkin akibat daripada anda mengabaikan kewajiban ibadah batin seperti ikhlas. Tak faham erti ikhlas, beramal, berpuasa. Ramai. Ada beberapa orang selalu jumpa saya, bertahun-tahun dah. Suka sangat cerita dia puasa. Suka sangat cerita. Minat sangat cerita dia tu puasa. Macam-macam amalan. Nah, ini yang Imam Ghazali sebut. Jadi, amalan sunat boleh rosak dengan sebab ketiadaan ilmu, kan? Mengabaikan kewajiban ilmu yang batin, kewajiban yang batin. Ikhlas itu adalah kewajiban, wajib ikhlas, wajib yang batin, kata Imam Ghazali. Begitu juga redha dengan qada dan qadar Allah. Itu adalah ibadah batin dan lain-lain lagi. Nanti dia akan kupas. Buku ataupun kitab ni khusus membicarakan tentang amalan-amalan batin. Barangkali anda seorang yang mengekali atas melakukan suatu maksiat daripada berbagai jenis maksiat ini, kan? Mungkin juga oleh kerana kamu tak belajar, tak tahu ilmu ini, tak tahu ilmu tentang riak, kamu amalkan riak. Kekal di atas riak. Tunjuk ibadah, tunjuk kita puasa, tunjuk kita baik, rasa diri baik, ujub tu, takjub dengan diri sendiri. Tunjuk sedekah. Ramai bagi tahu sedekah. Riak, takabur, rasa sombong memanjang. Sombong memang memandang rendah kepada orang. Rasa diri paling mulia. Takabur dan lain-lain lagi, kata Imam Ghazali. Mungkin memang boleh berlaku sampai ketua, sampai mati tetap dengan sombong. Fir'aun, yang jelas disebut Fir'aun sombong sampai mati, sampai hujung ayat. Dan ada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ni sampai akhir zaman. Sombong, rasa diri baik, rasa diri betul, orang lain salah, komen semua tak betul. Pandang rendah, rasa diri mulia. Imam Ghazali kata mungkin berlaku, barangkali katanya, yang dengan sebab sifat-sifat sombong ini, mengekali maksiat batin ini,
yang mewajibkan anda terjerumus dengan sebabnya ke dalam api neraka. Tak belajar, dan barangkali pula anda meninggalkan yang mubah, tinggal yang harus daripada makanan atau minuman atau tidur. Tinggal yang mubah. Yang anda bermaksud tinggal yang mubah yang harus itu, qasadnya untuk menuntut kehampiran diri kepada Allah. Tujuan untuk nak hampir diri, takarub kepada Allah. Tak mau makan banyak, tak mau makan ayam, tak mau makan 2 pinggan, tak mau minum banyak, tak mau tidur banyak. Itu mubah, bagus. Mungkin anda melakukan tu katanya, ataupun anda meninggalkan makan banyak, meninggalkan tidur banyak, tetapi sebenarnya anda tidak memperolehi apa-apa pahala pun. Boleh jadi tak dapat pahala. Sedangkan sembahyang tak dapat pahala. Boleh jadi. Yang wajib, ibadah besar boleh tak dapat pahala. Walhal sangat banyak pahala. Pahala sembahyang sangat besar, pahala puasa sangat besar, tapi boleh tak dapat pahala apapun. Kenapa? Lantaran anda mengerjakan maksiat batin. Maksiat batin, ujub, herankan diri sendiri. Dan lebih teruk lagi daripada itu semua, anda adalah terperangkap dalam tawanan lamunan cita-cita. Sedangkan lamunan cita-cita itu mengandung maksiat semata-mata. Padahal anda menyangka sebagai niat yang baik disebabkan kejahilan anda dalam membezakan antara keduanya, dan juga disebabkan kekeliruan anda kerana kedua-duanya berhampiran rupa dalam beberapa segi. Sikit sangat beza tu. Ikhlas dengan tak ikhlas tu sikit je. Nak supaya orang tahu, nak supaya orang puji tu, riak. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, Allah sebut dalam Quran. Wahai orang yang beriman, la tubtilu, jangan batalkan sadaqatikum, sedekah kamu, bil manni, dengan kamu ungkit. Jangan ungkit. Wal adha, ataupun bagi, tapi perkataan tu menyakitkan hati. Saya dah bagi kepada surau, dorang buat apa? Wah, sakitnya hati dengar. Ahli jawatan kuasa surau, kan? Banyaknya duit kami masyarakat, kita bagi sumbangan, buat apa? Mana hasil? Itu duit kami tu. Ungkit balik. Ingat nampak macam betul. Ramai yang sokong. Duduk kedai kopi. Sebulan berapa duit jamaah bagi? Mudah. Ungkit tu. La tubtilu sadaqatikum bil manni, dengan ungkit balik. Wal adha, perkataan yang menyakitkan hati. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, sama juga dengan dia tak ungkit, dia tak cakap apa, tapi tunjuk ke dekat orang. Allah sebut kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, tunjuk. Apa-apa nak tunjuk sumbangan tu, sebut, cerita. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, wal apa dia,
Maka Allah kata, orang-orang yang begitu, mereka itu la yu'minuna billah wal yaumil akhir. Dinafikan mereka punya ibadah itu. Maka kata Allah dalam Quran, maka wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Orang yang ungkit, orang yang riak, maka tidak beriman dengan Allah. Perumpamaan orang yang sedekah, beramal kerana riak, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaannya, bandingannya, orang yang riak itu seperti batu licin. Safwanin, batu yang licin. Alaihi turab, di atas batu itu ada tanah liat. Fa asabahu wabil, maka ditimpa hujan lebat. Bila hujan lebat timpa tanah yang ada di atas batu licin, fatarakahu salda, maka tinggal bersih, licinlah tanah. Tidak ada tanah lagi di atas batu yang licin. Bila ditimpa hujan, datang banjir ke, licin balik batu tu, tak ada tanah. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Sikit pun tak ada, habuk pun tak ada. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kafir. Ini orang yang kufur nikmat. Ini yang Imam Ghazali sebut ni. Sama dengan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tak ada apa. Infak tadi, sedekah tadi, sembahyang sunat tadi, bila dicerita, bila tunjuk, riak, mengharapkan kesukaan, reda manusia, reda makhluk, maka la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Sia-sia. Tak ada apa-apa pun. Usaha itu tak akan memberi apa-apa faedah. Dan begitu juga barangkali anda berkeluh kesah dan meradang, lantas anda terkeliru menyangka sebagai merendah diri dan benar ikhlas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita rasa kita ini merendah diri dah, tawaduk dah. Kita pun cerita, saya ni rendah diri. Habislah. Dia bukan di mulut. Man qala tawaddu'a, siapa yang mendakwa dirinya orang yang tawaduk, maka itulah orang yang takabur. Fa huwa haqqu takabbur. Orang yang kata, dia kata saya ni rendah diri. Oh, itulah orang takabur. Saya tak suka sombong-sombong. Saya bukan orang yang sombong. Itu tujuannya supaya orang muliakan dia. Itulah takabur. Barangkali pula anda adalah berada dalam riak semata-mata, walhal anda menyangkanya sebagai kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang suka tunjuk riak. Dia rasa ini mulia. Ramai yang cerita, saya kalau masjid saya sanggup cuti. Cerita dekat orang. Kalau urusan agama, saya sanggup cuti. Cerita dekat orang tu. Itu nampak dah tak ada ilmu. Ni saya cuti ni. Saya wakafkan diri saya ni. Dengan rasa macam terpuji. Walhal itu dilarang dalam agama. Bukan begitu caranya. Nunjuk-nunjuk tu. Atau anda menyangka amalan kebaikan yang bersalut riak itu sebagai mendakwa manusia kepada kebaikan. Nampak macam dakwah. Ni ceramah ni. Siang malam pagi petang mengajar ni.
Wah, tapi nawaitu dalam hati untuk dipuji. Supaya orang kata mulianya dia ni. Supaya orang muliakan aku. Habis. Nampak macam dakwah. Kesana kemari. Woi. Rajin buat homework. Kan? Tujuannya untuk dunia. Tak ada nawaitu. Ya Allah, aku mau keredaanmu. Ini adalah perintahmu. Dakwah ini adalah perintahmu. Aku mau keredaanmu, ya Allah. Ini tugas aku. Sepatutnya macam tu. Nawaitunya lillahi ta'ala. Mardatil tillah. Bukan senang. Menuntut ilmu, belajar. Kan? Tujuan belajar apa? Nak dapat master. Nak dapat gelaran. Nak jadi qadi. Nak jadi mufti. Nak jadi apa? Macam-macam lah. Motivasi. Pakar motivasi. Mau tujuan. Senang. Orang boleh ikut saya. Tak ada Allah di situ. Tak nampak. Maka akan jadi sia-sia. Baik, itu anak kena dididik. Dari kecil lagi kita yang belajar ni, bila anak belajar, kena ingat. Kan? Wahai anakku, ingat kamu belajar itu, belajar agama ni. Kamu belajar agama itu, bukan mencari kesenangan dunia. Bukan. Kamu belajar tahfizul Quran, bukan kerana gelaran hafiz. Bukan. Kena bagi tahu anak-anak supaya anak ada matlamat. Matlamat yang betul. Nabi ajar bukan untuk nak dapat gelaran-gelaran, tak ada. Anak-anak dididik macam tu. Jangan sampai anak rendah cita-citanya. Orang yang cita-citanya dunia adalah orang yang bercita-cita rendah. Kan dunia sementara. Tak ada makna. Masyhur apa? Setakat di dunia. Famous. Jadi selebriti. Wah, ustaz selebriti. Jadi PU. Kan terkenal. Satu dunia terkenal. Jangan. Ada juga orang yang terpengaruh tu. Aku nak belajar, aku nak jadi macam ustaz tu, terkenal. Habis. Dalam Islam tak ada makna. Tengok ustaz yang famous tu. Kita pun rasa, anak aku biar jadi macam ni. Nak, belajarlah kamu. Jadi orang yang menghafal Quran, orang yang hafal hadis, orang yang petah berbicara supaya kamu terkenal macam ustaz tu. Hancur harapan. Jangan dididik anak dengan macam tu. Baik, itu ni ilmu batin. Kalau kita tujuan macam tu, habislah. Atau anda menyangka amalan kebaikan yang bersalut riya itu sebagai mendakwah manusia kepada kebaikan. Lantas anda menganggapkan amalan-amalan yang bersalut riya yang merupakan amalan maksiat. Amalan maksiat. Tunjuk sedekah tu. Sebagai amalan taat kepada Allah. Rasa amalan taat tu. Jom kita kena buat program ni. Buat aktiviti di surau ni supaya orang tengok kita. Orang akui surau kita surau yang aktif. Nampak? Berapa ramai? Supaya masjid kita nampak masjid yang aktif. Orang tengok, orang bangga. Orang tengok masjid kita indah, tersusun rapi. Cukup program. Orang tengok. Bab Allah tak ada dalam kamus tu. Habis. Famathaluhu kamathali Safwan. Itu amalan yang begitu, Allah kata sama seperti batu yang di atasnya ada tanah tadi. Bila hujan datang, habis. Kosong. Amalan-amalan banyak macam mana pun, kalau bersalut riya, tujuannya, nawaitunya, supaya manusia puji, masyarakat puji, mati saja, habis. Tak ada.
Tak ada makna. Dan seterusnya anda menyangka anda mendapat pahala yang besar pada tempat yang menyebabkan anda mendapat siksaan. Bukan dapat pahala, tapi wajib siksa. Aduh. Apalah amalan kita? Dan apalah sumbangan kita terhadap agama? Berapa umur yang dihabiskan, masa yang dihabis untuk kita beramal ibadah. Banding dengan syaitan, banding dengan iblis, 80,000 tahun iblis beramal ibadah. 80,000 tahun. Hangus. Dengan sebab takabur. Rasa diri lebih baik. Maka dengan itu jadilah anda di dalam kekeliruan, tipu daya yang besar. Tengok. Tertipu. Jangan. Dan kelalaian yang amat buruk. Lalai rupanya. Nampak macam ibadah. Awas. Kalau tak mengerti, awas. Boleh jadi ibadah nampak ibadah akhirat. Sedang berdiri sembahyang, tapi dapat maksiat. Boleh jadi. Fawailul lil musallin. Allah sebut. Neraka wail. Satu lubang dalam neraka tu ada lubuk. Ada satu lubang khas. Namanya wail. Lil musallin. Untuk orang yang sembahyang. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum fi salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Riak. Nampak macam ibadah. Sembahyang. Nampak macam ibadah. Sedekah. Tapi tak jadi sedekah. Nampak macam khidmat masyarakat. Jadi ahli jawatan kuasa. Jadi imam. Jadi penceramah. Jadi qadi. Jadi mufti. Nampak macam ibadah. Mengarang buku. Mengarang kitab. Nampak macam ibadah. Tapi hancur masa depan. Ada yang nampak macam maksiat. Nampak macam dunia. Duk berniaga. Jual goreng pisang. Jual nasi lemak. Tapi jadi ibadah. Boleh jadi ibadah. Jujur. At-tajir al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nabi kata, peniaga yang jujur peniaga yang jujur ma'an nabiyyin boleh dapat syurganya bersama dengan syurga Nabi. Syurga banyak tingkat. Sekali dengan Nabi. Peniaga je pun. Jual apa? Jual ayam goreng. Tapi yang jujur. Pernah saya masuk kedai, ambil ayam goreng. Kan? Tikam belah, darah. Nampak macam masak. Sedap ni ayam goreng. Tak lalu nak makan. Tinggal. Dia tengok kita tak makan tu. Kita bayar, dia ambil juga duit. Berapa orang? Kalau 10, tak tahulah orang lain mungkin makan. Saya tak tergamak nak makan. Banyaklah cerita-cerita yang macam tu. Walaupun nasi lemak tu harga RM1, nampak macam murah. Tapi sebiji telur tu jadi 50 bungkus kot. Nipis. Kecil macam SIM card. Orang kalau isteri kata, inilah bang yang viral kata telur SIM card. Saya gorenglah telur, try tengok. Berapa jadi? Ini 50 biji. Berapa banyak orang yang meniaga tom yum. Kata minta tom yum campur. Ayamnya besar kuku tu. Cari kita balik, belek. Yang banyak serai. Nak gigit serai tu tak tergamak juga. Kita nak cari ayam dia. Udang kecil.
Saya kata, seekor ayam tah berapa ratus mangkuk. Tak jadi ibadah. Itu dunia yang jadi dunia. Tapi dia akan dunia jadi jadi akhirat ada juga. Oi, puas kita makan tom yum ni, kita puas. Oh, banyaklah lauk ni. Untung berniaga. Berpuluh tahun berniaga tom yum, maju kedai. Barakah. Barakah. Ini dia. Maka sebab itu ilmu batin. Jujur tu adalah ilmu batin. Ikhlas tu. Ikhlas bagi orang makan. Basuh ayam tu betul-betul basuh darah tu. Orang yang tak mengaji, dia pergi berniaga, basuh ayam, silap-silap tak basuh. Saya nampak duduk dekat Malawati tu. Duduk dekat Medan Malawati tu. Duduk kita tengok daripada plastik dia terus masuk ke dalam periuk. Ui, tak basuh. Tak basuh. Goreng ubi. Kan? Ubi tu berpasir-pasir tu. Hiris. Masuk dalam apa? Tepung yang cecah dia disalut tu. Salut, goreng, jual. Orang jual ubi. Peniaga. Berapa timbang? Sekilo 200. Tak apa, kira sekilo je. Sebab dia ada tanah. Ini tanah tak jual. Saya bukan jual tanah. Tapi berapa ramai yang sekilo 200, dia kira sekilo 200 juga. Tanah penuh. At-tajir al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin. Peniaga yang jujur bersama dengan Nabi. Nampak macam dunia berniaga. Dia tu jual goreng pisang, jual goreng ubi. Tapi boleh duduk dengan Nabi. Jual nasi lemak. Ikutlah apa-apa pun. Boleh duduk bersama dengan Nabi. Jujur. Ini penting ilmu ni. Kemudian katanya, demi Allah, ini adalah bencana besar bagi orang yang beramal tanpa ilmu. Sebenarnya berniaga, cari makan, bekerja itu adalah ibadah. Tapi kalau tak ada dengan ilmu, tak jadi ibadah. Walhal mulia. Berapa jam duduk di pasar? Lama di pasar, 8 jam di pasar, 8 jam dikira ibadah. 12 jam di pasar, 12 jam dikira ibadah. Bila mana jujur. Kemudian di samping itu semua, maka ketahuilah bahawa segala amalan zahir itu ada hubungan dengan amalan batin yang boleh memberi kesan dalam memperbaiki dan merosakkan amal zahir itu. Amalan-amalan batin itu seperti ikhlas, riya. Ikhlas tu amalan yang murni. Riya itu amalan yang tercela. Ujub tercela. Syukur amalan yang terpuji. Mengingati pemberian Allah dan lain-lain lagi. Maka sesiapa tidak mengetahui amalan batin ini, tak faham ikhlas, tak faham riya, tak faham syukur, tak faham ujub, tak mengerti, tak mengetahui dari segi kekesanannya terhadap ibadah zahir, serta juga dia tidak mengetahui bagaimana cara memelihara dirinya daripada keburukan amalan batin. Tak tahu macam mana nak menepis daripada riak, tak tahu menepis daripada ujub, ya?
dia tak mengerti, memelihara daripada amalannya, dari dirosakkan oleh keburukan amalan batin ini, maka akibatnya apa padahnya? Sedikit sekali amalan zahirnya terselamat, sikit sangat. Banyak puasa tapi pahala sikit. Banyak sedekah, pahala sikit. Banyak berniaga, pahala sikit. Banyak berkhidmat di masjid, di surau, berkhidmat dengan masyarakat, tolong anak yatim, pahala sedikit. Tak mengerti, ilmu tak ada, katanya. Kata Imam Ghazali. Dengan itu juga terluputlah pahala-pahala zahir, taat zahir. Yang zahir pun begitu juga. Pahala sembahyang dan batin tiada tinggal dalam genggamannya, melainkan kecelakaan dan kepenatan. Boleh jadi celaka. Boleh jadi ustaz tapi celaka. Boleh. Tak mengerti. Awas, jangan akhir zaman ni ramai orang nak jadi selebriti. Kan? Dia rasa boleh mendatang kesenangan, kemewahan, nama, pangkat. Dan boleh dapat qadi. Memang nawaitu waktu belajar pun nak jadi qadi. Nak jadi mufti. Ada? Yang tak kait dengan keikhlasan. Semata-mata nak dapat nama. Seronok. Popular. Macam artis. Jadi tokoh. Maka itu adalah celaka. Walaupun ustaz, walaupun ulama. Sebab itu ulama, kan? Ada ulama su', ulama ad-dunya. Jadi ulama dunia. Awas. Sekarang akhir zaman lagi banyak. Sebab itu kena ingat. Saya pesan diri saya sendiri, awas terhadap anak-anak yang kita hantar. Jangan sampai mereka hilang pedoman, jadi pengetua. Sebab itu ada sebahagian guru-guru hafiz. Sebab itu guru-guru di pondok-pondok diajar yang ikhlas, kan. Niat menuntut ilmu bukan kerana dunia, bukan nak cari makan, bukan nak jadi imam, bukan nak jadi Bilal. Bukan itu. Bukan nak jadi ustaz, bukan nak jadi penceramah, bukan nak jadi qadi. Tapi menuntut ilmu jadi qadi kena ada. Menuntut ilmu, biar ilmu yang dituntut tu layak jadi mufti. Bukan nak jadi mufti. Saya keliru juga dulu. Tok Guru bagi tahu. Tok Guru pasti tumbuh. Dia kata belajar ilmu, biar ilmu jadi mufti. Tapi jangan jadi mufti. Pening saya. Apa guna? Waktu itu kita baru sampaikan. Apa guna belajar dapat ilmu mufti tapi tak jadi mufti? Oh, rupanya baru faham. Artinya jangan nawai itu aku nak jadi mufti. Aku nak jadi mufti. Aku nak jadi mufti. Jangan. Biar menuntut ilmu lillahi ta'ala. Ikhlas semata-mata. Dan ini merupakan kerugian yang nyata. Rugilah. Rugi. Bila nawaitunya dunia. Berapa banyak institusi yang tak ajar ni. Lepas itu di pondok-pondok diterapkan. Tasawuf mesti ada. Nak berbetulkan hati. Kalau tak hanyut. Jangan main-main hanyut. Akan jadi dunia lah. Akan jadi dunia. Walaupun nampak macam agama. Baik, itu penting. Dan kerana inilah Rasulullah SAW telah bersabda mensifatkan kepentingan ilmu. Pentingnya tahu ilmu tu. Inna nauman ala ilmin khairum min salatin ala jahlin. Nabi kata bahawasanya tidur dalam keadaan berilmu lebih baik. Tidur orang alim lebih baik daripada sembahyang dalam keadaan jahil. Ibadah orang jahil. Sembahyang
Syaitan sangat suka ibadah orang yang jahil. Sembayanglah banyak-banyak, rasa ujub, kan? Akulah, di Wangsa Melawati ni akulah yang paling rajin ibadah. Aku puasa lagi, kan? Puasa sunat lagi, khidmat dengan masjid lagi, khidmat dengan masyarakat lagi. Akulah. Berapa jam? Dari jam 3 malam, hari-hari. Tak ada orang macam aku. Ujub, rasa diri hebat. Habislah. Lebih baik orang yang faham tidurnya. Tidur orang yang alim, orang yang lebih ilmu tu jadi ibadah. Sebelum tidur wuduk dulu. Sebelum tidur istighfar dulu. Kan? Sebelum tidur hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dulu. Ingat kesalahan, astagfirullah, minta maaf dulu, wasiat dulu. Sebelum tidur baca doa dulu. Macam-macam ibadah. Tidur dalam keadaan sentiasa zikrullah. Kan? Allah ke? La ilaha illallah ke? Subhanallah ke? Apa saja amalan zikrullah, tidur. Tidur dalam ibadah. Niat nak bangun. Pahala lagi. Niatul mukmin khairu min amali. Niat nak bangun malam, tak bangun malam, dapat pahala bangun malam. Banding dengan orang yang memang bangun malam tapi rasa, akulah hebat, akulah paling baik, akulah paling rajin. Habis semua. Maka sesungguhnya orang yang beramal tanpa ilmu, baik itu penting amal ilmu ni. Kalau orang beramal tanpa ilmu, kemungkinan melakukan perkara-perkara yang merosakkan amalannya, yang diamalnya itu sendiri rosak. Lebih banyak kerosakan daripada amalan, daripada perkara yang boleh membaikinya. Itu setengah orang dia beribadah tapi tak ada hasil dalam ibadah. Dan lagi telah bersabda Nabi SAW, innahu yulhimuhus su'ada wa yuhramuhu al-asqiya. Bermaksud bahawasanya ilmu ni diilhamkan. Allah ilhamkan kepada orang yang bahagia, orang yang terpilih. Dan diharamkan pemberian ilmu itu kepada orang yang celaka. Ilmu yang betul lah, ilmu yang barakah. Dia ada ilmu ni, ilmu dua, ilmu nafi' wa ghairu nafi'. Ya, ilmu ada dua. Ilmu yang nafi' ni, ilmu yang manfaat, ilmu yang diambil kira, dikira, diiktiraf di akhirat. Ikhlaslah, mengandung keikhlasan, tawadhu, mardatillah, mencari redha Allah. Bukan ilmu untuk dunia. Ini untuk orang yang suada, orang yang bahagia, dipilih oleh Allah. Wa yuhramuhu, dan diharamkan ilmu yang macam ni kepada orang yang celaka. Orang yang celaka tak dapat ilmu. Dia dapat ilmu untuk dunia memang. Gaji berapa? Jangan main-main. Kan? Kita sama-sama dulu waktu di universiti dulu. Ada kawan-kawan yang kita kira. Ni kalau kita kira kita keluar dari universiti ni, dapat ijazah ni, gaji berapa ya? Kalau tak balik lagi dah dapat dah. Degree dapat dah. Sambunglah 2 tahun. Sebab kalau 2 tahun kau dapat kerja, gaji hebat juga. Ambil ni lah. Doktor lah. Doktor lah. Kalau doktor, orang dengar cakap kita. Bila doktor orang dengar cakap kita, katanya, biar tak sedap pun, biar tak betul pun, sebab kita ada doktor. Ini biasa dengar. Yang dengar gitu tu, Masya Allah. Ini lain dia ni, tujuan ni. Itu namanya ilmu ghairun nafi'. Betul, boleh jawab periksa betul. Tujuan belajar tu untuk apa?
untuk jawab periksa. Bolehlah jawab periksa. Ni kena jawab ni. Lagi sebulan exam ni. Woi, tak tidur malam, nanti tak boleh jawab. Tujuan nawai itu sudah belajar, menghafal, dapat ilmu untuk dicurahkan di atas kertas. Memang betul penuh kertas. Doktor tengok, oh ini bagus ni. Betul ni. Tapi barakah tak ada. Yang nawai itu lillah tu, lillahi ta'ala tu tak dapat. Itu mahal. Ini diharamkan bagi orang yang asqiya. Nah, itu ada ilmu yang barakah. Rezeki ada yang rezeki yang barakah. Ilmu ada ilmu yang barakah. Pakaian ada pakaian yang barakah. Harta ada harta yang barakah. Nah, nafi' wa ghairun nafi'. Ini yang ditakuti. Ada azan belum? Ya. Tak dengar. Azan dah? Tak dengar pula. Berapa minit dah? Isyak 47. Oh, tak azan lagi. Oh, sana dia ada lambat lagi. Sana tak azan. Baik. Setakat itulah saya fikir. Kan? Dah masuk isyak pun. Kita janji isyak lagi pun saya bertugas di sana. Jadi sekadar itulah dulu, saya mohon maaf terajak lebih kurang. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.